Dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Jadi pada malam ini kita diberi lagi ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk membincangkan satu peristiwa sejarah yang sangat penting dan mempunyai impak yang besar terhadap Islam. Ya. Bila Allah tentukan kita berada dalam ruangan ilmu ini, Allah tidak tentukan secara kebetulan. Tidak ada yang kebetulan, insya-Allah, ya, pasti ada tujuannya. Jadi apabila kita dihimpunkan dalam majlis ilmu, tidak lain tidak bukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala nakkan kebaikan bagi kita. Dan petanda Allah belum berpaling lagi daripada kita. Walaupun kita banyak dosa, walaupun kita sering alpa, tetapi Allah belum berpaling. Buktinya Allah masih izinkan kita duduk dalam majlis ilmu ini, insya-Allah. Ya. Pertamanya sebelum saya pergi kepada hijrah, marilah kita betulkan niat kita, ya. Apabila dalam majlis ilmu ni, niat ni sangat penting, ya. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Asy-Syahid Dr. Said Ramadan Al-Buti. Dia kata kadang-kadang diberi kepetahan dan kelancaran kepada seorang pendakwah bukan kerana pendakwah itu, tetapi ada orang yang di dalam majlisnya benar-benar inginkan hidayah. Jadi oleh kerana ada orang yang benar-benar inginkan hidayah, maka diberi kelancaran kepada penceramahnya, kepada pendakwahnya, dan ini insya-Allah. Jadi marilah sama-sama kita cuba, ya, benar-benar ikhlaskan diri kita. Walaupun dah berkali-kali kita dengar tentang hijrah ni, ya, tapi tak mengapa. Repetition is mother of knowledge, orang kata, ya. Pengulangan adalah ibu pada pengetahuan, ya. Mudah-mudahan kali ini Allah izinkan masuk ke hati. Kerana ilmu itu sebenarnya apa yang tiba, makna yang tiba pada hati kita, insya-Allah. Bukan apa yang kita faham semata-mata, tetapi apa yang kita rasa. Baik, bila kita kata hijrah, ya, selalunya bermula daripada perkara yang asal dan terasal makna hijrah, ya. Selalunya orang kata simple lah, saya bukan nak pergi kepada soal luah sangat, soal bahasa sangat, epistemologi dan sebagainya, tetapi cukup sekadar kata kita hajarah atau hijrah ini dia berkaitan dengan berpindah atau berubah. Ya, ada makna yang khusus. Bila kita kata hijrah ni ada makna yang khusus merujuk kepada bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu As-Siddiq, ya, bergerak daripada Mekah ke Madinah, ya, untuk menegakkan Islam yang lebih syumul lagi, ya. Jadi hijrah bukan berarti kalah, tapi hijrah adalah berundur sedikit untuk melonjak lebih tinggi dan lebih jauh. Jadi hijrah ni itu maknanya, ya, yang khusus lah. Tetapi bagi kita pula, la hijrata ba'da fathi, kata Rasulullah. Tak ada lagi hijrah lepas pembukaan kota Mekah. Jadi bagi kita pengertian hijrah secara umum ni lah yang saya nak kongsikan, ya, iaitu hijrah secara umum perubahan ataupun perpindahan, sama ada secara makani ataupun secara maknawi. Makani ni tempat lah. Maknawi ni sikap, mindset, pemikiran, jiwa, nafsu, ya, dan sebagainya, soal dalaman, ya, maknawi ini. Jadi kita berpindah daripada satu tempat ke satu tempat, berpindah daripada satu sikap ke satu sikap yang baru, pemikiran daripada pemikiran yang lama kepada pemikiran yang baru, tetapi end result dia ataupun impaknya adalah untuk menegakkan iman dan Islam yang lebih luas ataupun lebih tinggi lagi. Jadi tak boleh sewenang-wenangnya kita katakan, di sudut bahasa mungkin boleh, tapi kita kata ramai sekarang orang-orang muda telah berhijrah daripada kampung ke bandar. Walaupun mungkin itu mungkin biasa, tetapi tidak. Bila dikata hijrah tu mesti ada kaitannya dengan peningkatan iman dan Islam. Itu satu yang kita nak apa. Jadi kalaulah seorang tu berpindah daripada satu tempat ke satu tempat, di tempat yang baru itu lebih baik iman dan Islamnya, itu hijrah sebenarnya, ya. Jadi sebab itu itu hijrah, Datuk, Jadi sebab itu kalau kita tengok dalam hadis-hadis, Datuk, dia kata hijrah dah tak ada hijrah lepas Futuh Mekah, pembukaan kota Mekah, yang ada hijrah meninggalkan kejahatan. Itu satu. Kemudian yang ada hijrah niat dan jihad. Kemudian yang ketiga dalam hadis kita jumpa hijrah itu daripada maksiat kepada taat. Jadi inilah hijrah yang kita hadapi. Jadi kalau saya katakan tadi hijrah tu untuk lebih menang lagi, kemenangan Islam tu turning point dia, titik peralihan dia kerana hijrah. Sebab tu Sayyidina Umar mengambil penanda aras kepada titik mula tahun baru bagi Islam ialah peristiwa hijrah.
Sebab dia turning point Islam menuju kemenangan. Dia mula-mula tertariknya kita begini Datuk mula-mula dalam Quran dia ada 3 kronologi ataupun yang disebut 3 ni. Pertama iman, kemudian hijrah, lepas tu jihad. Jadi iman ini kalau kita tengok pada usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usia Rasulullah 52 tahun, Rasulullah Isra Mi'raj. Betul. Isra Mi'raj ini adalah ujian keimanan, penapisan. Siapa yang paling kental imannya, kerana ini peristiwa yang sangat luar biasa yang di luar logik akal. Khawarikul adah, peristiwa. Jadi ada orang yang mulanya dah cenderung kepada Islam tapi dia kafir balik kerana peristiwa Isra Mi'raj ni. Jadi bila dah kuat, iman dah kuat, barulah datang hijrah. Hijrah pada usia Rasulullah 53 tahun. Tinggalkan harta, tinggalkan saudara mara, tinggalkan kampung halaman. Subhanallah, macam Abdurrahman bin Auf, tak ada apa. Orang Kelantan kata tak ada selabuk. tak ada selabuk. Itu selai pinggang, tak ada. Jadi sebab apa itu tu, sebab dah ditapis dalam keimanannya dalam peristiwa Isra Mi'raj. Jadi layak ada hijrah. Bila dah tinggalkan semua tu, barulah masuk. Kemudian pada usia 55 tahun Rasulullah berlakulah perang Badar. 313 tentera Badar, Yang itu nak berkorban nyawa pula. Jihad. Jadi lepas daripada Badar tu, sebab tu dikata Badar Al-Kubra, barulah Islam tu makin menang. Jadi bermula daripada hijrah lah turning point dia. Jadi saya rasa itu sekadar pembuka bicara kita pada malam inilah. Saya serahkan balik pada Datuk supaya kita nampakkan bahawa di depan kita ni ada hijrah makani dan hijrah maknawi, dan hijrah itu mesti dia akan membawa kita kepada kemenangan. Artinya kalau kita masih kalah, kita belum hijrah. Jadi itu yang saya nanti di mana sudut nanti kita tengok. Silakan Datuk untuk. Terima kasih Kanda. Saya sebenarnya bimbang sangat nak mencelah, walaupun kita bincang dah tadi, kata Kanda celah je lah Ustaz, kat mana-mana boleh bercakap, jangan nampak formal sangat. Tapi sebab saya nak dengar ke Kanda saya Ustaz Fahrul, sahabat-sahabat kita nak dengar apa ni kupasangnya, contohnya, tetapi barangkali ke Kanda bolehlah kita buat kesimpulan agaknya bila sebut hijrah ni dia mesti ada satu pembuktian lah kot. Mana pembuktian amal, pembuktian anjakan paradigma tu. Sama ada batin jiwa manusia yang terhasil daripada jiwa yang baik itu, akhlak yang baik juga. Jadi kalau tengok kepada hijrah tadi, mahu tak mahu ia berpaksi kepada jiwa yang dididik oleh Nabi SAW. Sehingga mudahlah sahabat yakin, beriman, sanggup tinggal harta benda, tinggal kampung halaman, sehingga terbentuklah hijrah yang kita baca dalam sirah itu. Tetapi Kanda, kalau kita tengok keadaan sekarang ini agaknya, tengok dengan Facebooknya, Twitternya, zaman kita sekarang ni dengan anak-anak muda yang pelbagai keadaan yang kita tengok. Ada yang membimbangkan, ada yang terlalu berani mencuba apa-apa yang baharu contohnya. Apa agaknya komentar Kanda lah nak kait dengan hijrah, terutama generasi muda tu? Begini Datuk kalau kita tengok hijrah, artinya kita ajak berubah, kita ajak berpindah. Berpindah dari segi tadi daripada tempat ataupun sikap, mindset yang Datuk katakan tadi kan. Jadi setengah orang kata, apa kita nak pindah, kita okey apa? Apa dia kata dalam comfort zone kan, dalam zon selesa kita okey apa ni. Jadi hanya orang yang rasa tidak okey saja yang buat satu keputusan untuk berhijrah. Betul? Jadi kita ukuran okey tidak okey ni kat mana? Ini kita nak tengok dia punya penanda aras dia ataupun ni kita KPI dia maksudnya kita ni okey di sudut apa? Jadi umat Islam ni kalau kita lihat dilihat dari 3 sudut. 3 sudut. Kita nak tahu okey tidak okey, mari kita lihat pada 3 sudut ni. Jadi bila kita tengok 3 sudut ini ataupun 3 bahagian ini, barulah kita tahu
Kita boleh jawab kita ni KO ke okey. Ya, baik. Rumah ini dilihat pada tiga keunggulan. Yang pertama takwanya dengan Allah. Takwanya ya. Takwanya dengan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum ya. Maksudnya nilai kita yang pertama ialah hubungan kita dengan Allah, takwa. Waqa'atul wiqayah. Orang yang berhati-hati dan berjaga-jaga tentang hukum Allah. Itu takwa. Ya. Yang kedua, itu nilai kita dengan Allah. Yang kedua, nilai kita sesama manusia. Itu akhlak. Ya. Itu akhlak. Akhlak itu kata Ibnu Maskawis senada dengannya oleh Imam Ghazali, akhlak itu satu perbuatan baik yang boleh dilahirkan dengan mudah tanpa melibatkan pemikiran dan ilmu lagi. Maksudnya dia dah serasi dah. Orang putih kata autopilot. Maksudnya akhlak tu baik, akhlak mahmudah, kemudian terhindar daripada mazmumah tu dah sebati dengan jiwa kita, bukan melibatkan ilmu lagi dah. Ilmu tu menyuluh pada waktu tu, tapi dah bila kata terasa saja nak mengumpat, dah automatik kita tinggalkan. Nampak saja orang susah, terus kita nak membantu. Itu dikata akhlak, serasi dan sebati. Yang ketiga, itqan. Itqan itu dengan peranan kita. Itqan, ya. Maksudnya kita memperelokkan peranan kita, kerja kita, profession kita dan sebagainya. Tiga inilah, ya. Baik. Kalau takwa ini artinya waqa'atul wiqayah tadi. Ini seperti mana berjalan di atas satu jalan yang dipenuhi oleh duri-duri, meminjam metafora yang diberi oleh Ubay bin Ka'ab ketika ditanya oleh Sayyidina Umar, macam berjalan di atas jalan yang dipenuhi duri, ya. Jadi Islam ni kena berhati-hati dan berjaga-jaga, dan perkara pokok yang paling asas penanda aras dalam takwa ini adalah solat. Solat adalah kepala ibadah. Solat adalah kepala ibadah. Jadi kita pernah jumpa orang tak ada tangan, tak ada kaki, tapi tak pernah jumpa orang tak ada kepala, Ustaz Jadi solat ni kepala. Jadi mengikut kajian. Saya bukan nak ulangkan kontroversi asri janggut, bukan. Tetapi saya nak memberitahu keadaan yang pernah saya sendiri buat kajian melalui pembacaan oleh Dr. Fadilah Kamsah. 80% umat Islam tidak solat. Allahu Akbar, 80%. 80%. Ya. Kemudian di satu hospital dibuat kajian, saya tak nak namakan hospital tu kerana nanti timbul kontroversi. 80% pesakit Muslim di hospital itu tidak juga solat. Allah. Okey, itu satu ya. Jadi itu satu lagi dalam hospital ya. Dalam hospital yang sakit. Kemudian kita boleh tengok dengan mata kasar kita. Kalau contohnya di tempat saya duduk dulu ya, kalau hari-hari bekerja, kita akan mengalami kesesakan lalu lintas ketika nak keluar daripada taman lagi. Itu hari bekerja. Tapi hari cuti hujung minggu lengang. Tak ada termasuk lengang surau dan masjid. Lengang juga. Jadi ini boleh kita tengok mata kasar kita kan, macam mana orang menitik beratkan tentang solat. Jadi kalaulah takwa itu hubungan kita dengan Allah, dan pertanyaan yang pertama dan yang Allah akan tanya ialah soal solat, solat pun masih fail lagi. Artinya tak okey. Begitu juga kalau kita tengok dalam sudut akhlak. Akhlak ini penandanya ialah ulfah, kelembutan. Orang yang ada tandanya adalah kelembutan, dan kelembutan yang paling kita dambakan ataupun yang kita nak tengok ialah dalam keluarga. Sebelum pergi akhlak dalam masyarakat, akhlak dalam negara dan semua, kita tengok dalam keluarga sendiri, Datuk. Mengecewakan, Datuk. Kita tengok kajian dulu pernah saya rasa menteri di Jabatan Perdana Menteri dulu, Datuk Dr. Masyitah menjelaskan ataupun memaparkan bahawa setiap 15 minit satu penceraian berlaku. Setiap 15 minit ya. Kemudian tahun 2017 seingat saya, Jabatan Kehakiman Syariah dia bagi satu data statistik lagi, sangat mengejutkan lagi. Kali ini setiap 11 minit penceraian berlaku. Allahu Akbar. Jadi artinya ada masalah dalam keluarga, yang mana ulfah tadi ataupun akhlak tadi ada masalah. Dan mengikut Jabatan Pendaftaran Negara, hampir 534,000, artinya lebih daripada 500,000 anak luar nikah. Allah. Ini bukan kita nak menakut-nakutkan, tetapi ini realiti. Bukan saya kata nak cerita ni supaya kita berletih-letih dengan masalah, tidak. Saya hanya nak bagi tahu, nak berkongsi bahawa kita ada masalah di sudut akhlak. Seperti mana kita ada masalah di sudut takwa.
Ya, betul. Okey, yang ketiga Maknanya itqan. berkait rakat tu. Subhanallah. Takwa Sebab itulah paksi dia ya. betul. Yang Ha. memasukkan banyak manusia ke dalam syurga kata Rasulullah, sabda Rasulullah mafhumnya lebih kurang Allahu ialah Akbar. takwanya kepada Allah dan akhlaknya dengan manusia. Itu dua. Betul. Betul. Dan yang ketiga itqan. Itqan Ya. ini penanda asasnya ialah kita menguasai tamadun material dan fizikal. Ya. Equity, kekayaan dimiliki oleh orang yang ada itqan. Cuba kita tengok dah lama merdeka, dasar ekonomi baru di EB, target dia ialah 30% pemilikan kekayaan di tangan Bumiputera. Sampai sekarang tak tercapai lagi. Jadi artinya itqan ada masalah. Jadi kalau takwa ada masalah ditunjukkan oleh solat, akhlak Betul. ditunjukkan keluarga tadi, ulfah dan keluarga, itqan pada Ulfah. pembangunan rumahnya. Jadi kita tak okey. Kita tak okey. Kita Ni bergerak. 3 penanda aras ya. Ini penanda aras ni. Jadi saya serahkan balik kepada Dato' untuk ulas sedikit ini sebelum kita sama-sama berkongsi tadi, lebih lanjut. Sila. Fadal Baik, Dato'. terima kasih Kanda. Saya tertarik tadi bila disebut tentang asasnya kita ni takwa. Nak tengok okey ke tidak kita ni, walaupun bertambah tahun baru, dah masuk tahun hijrah baru, tapi nak tahu okey ke tidak, tiap-tiap orang boleh ukur diri sendirilah dengan 3 penanda aras tadi ya. Ya. Pertama kita katalah takwa yang dilihat menerusi solat tu. Ya. Cuma yang saya tertarik dan nak kongsikan satu kata-kata yang terkenal oleh Buya Hamka kita, Haji Abdul Malik Karim Amrullah Hamka kita. Jadi saya dengar satu kaset rakaman Buya ni berceramah. Apa kata Buya? Dia kata lembu, sapi lah kalau belah Indonesia sana panggil. Sapi, lembu, sama besar, sama rajin, sama kuat membajak. Orang guna untuk membajak, sama kuat. Dan saiz pun sama besar. Maka kata Hamka, harganya tentulah sama. Bila sama besar, sama kuat, harga sama. Ya. Tetapi manusia, dia kata manusia, walaupun sama segak, sama elok, sama pelajaran, sama. Tetapi harganya berbeza. Ya. Kerana nilainya pada manusia dengan manusia yang lain ialah peribadinya. Allah. Ataupun kita kata tadilah, apa ni, akhlaknya. Yang tercetus akhlak baik tentu daripada adanya takwa tadilah dalam jiwa. Ya, ya. Ya, ya. Makna katanya 3 perkara ni saya tak kata orang lain lah. Kalau saya sendiri pun tengok, barangkali banyak benda lah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Tapi terima kasih Kanda tu. Kerana paling tidak ada 3 benda yang rakan-rakan hari ni dengan saya pun kita boleh buat satu penanda aras. Tengok diri sendiri, 3 benda ini. Yang mana tak mari perkara kedua dan ketiga melainkan setelah selesai yang pertama. Takwa tadi Kanda ya. Ya. Ya, mudah-mudahan begitulah. Okey, baik. So, bila dengar statistik tadi, perceraiankah ataupun anak-anak yang luar daripada nikah itu, statistik tadi gambarkan sehingga setinggi itu, kebimbangan tu tetaplah rasa ada. Maknanya setiap kita ni ada anak, ada cucu. Ya, hidup dalam satu masyarakat. Kadang kita jaga anak kita agaknya ya. Tapi bila hantar ke asrama, kita belum tentu lagi anak orang lain. Ataupun anak orang lain terjaga. Kita bimbang juga anak kita macam mana. Jadi agaknya berkait dengan hijrah ni dan generasi muda ni. Apa agaknya Kanda nak beri sedikit komentar lah agaknya. Allah. Berkait anak ke hijrah. Ya. Kita macam biasa Dato' Rashidi, kita ni kita dengan ilmu ni kata Imam Ghazali, ilmu yang bermanfaat ialah ilmu yang menyuluh keaiban diri, bukan keaiban orang lain. Jadi kalau saya katakan, saya nak relatekan ataupun saya nak kaitkan dengan kenyataan Datuk tadi, masalah remaja punca daripada masalah retua. Masalah orang tua ya. Bermula daripada masalah retua. Jadi kita nampak walaupun remaja ni begini, asal usulnya ialah masalah tu datang daripada ibu bapa. Selalu dikatakan pada kita kan,
macam mana nak lahirkan nak membentuk anak jadi baik? Selalu kita dengar soalan tu. Jawapannya mudah Datuk. Jawapannya mudah tapi praktiknya susah. Kalau ditanyakan kepada ibu bapa bagaimana ibu bapa bertanya macam mana nak lahirkan, nak bentuk anak jadi baik, jawapannya mudah, iaitu kita jadi baik. Itu je. Tapi kita jadi baik, baiklah. Ya, kita jadi baik ni lah yang begitu panjang, betul ya. Jadi artinya kita nak yang kita kaitkan dengan hijrah, sebelum kita berusaha untuk hijrahkan orang lain, kena hijrahkan diri kita dulu. Betul. Tak mungkin kita boleh mendorong ataupun kita membawa orang lain hijrah sekiranya kita sendiri belum hijrah ke arah itu. Betul. Jadi sebab itu dulu pernah, kalau Datuk ingat, dalam satu isu dalam majalah Solusi, saya buat satu isu besar, ibu bapa yang derhaka. Selalu orang bercakap tentang anak yang derhaka. Anak derhaka, betul. Ya, tetapi kita kata di situ yang ibu bapa yang derhaka. Sebab anak yang derhaka hanya produk saja daripada ibu bapa yang derhaka. Hanya produk saja. Jadi begini dalam hal ini kita nak kaitkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu dia punya madrasahnya tak ada. Yang khususnya ialah Masjid Nabawi lah. Tetapi di mana Rasulullah berada, itulah madrasahnya. Betul. Sebab orang belajar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jadi hadis tu, sama ada perkataannya, perbuatannya atau takrirnya, pengakuannya, diamnya pun satu teladan. Betul. Para sahabat belajar daripada Rasulullah bukan banyak melalui cakap tetapi melalui sikap. Ya, betul. Ketika manusia ni Datuk dia percaya mata dia lebih daripada telinga dia. Mengikut ahli psikologi, manusia ni belajar daripada mata 89.9%. Berbanding telinga, dengar. Mata boleh melihat sikap, telinga boleh mendengar cakap. Ya? Jadi ibu bapa kita tengok sekarang ni dari dulu mak rempit. Mak rempit ni remaja. Sekarang ni basikal yang handle kecil tu. Dulu remaja, sekarang kanak-kanak dah. Artinya dah makin dekat dah. Dulu kita kata kalau dah tua, peribahasa Melayu kata jangan buluh melentur aur biar daripada rebungnya. Betul? Ya. Lentur buruh mesti daripada rebungnya. Rebungnya kita kata remaja lah. Sekarang bukan. Rebung tu kanak-kanak lagi dah. Dah kita kena tengok dah hal ini. Jadi itu very simple kalau kita tengok saya kata penanda arah kita nak tengok kepada ibu bapa. Contoh, mana mungkin remaja-remaja ini boleh berkeliaran waktu malam kalau ibu bapanya cakna. Anak dia di mana? Maghrib. Betul. Dulu mak bapak kita memang kalau kita tak balik waktu pukul dekat maghrib memang kena rotan, memang saya ingat dulu memang waktu maghrib. Maghrib lah kita punya limit dia tu. Limit dia. Tak balik maghrib. Betul. Gitu. Tapi ibu bapa sekarang minta maaf kadang-kadang dia terlampau manjakan anak. Ya. Dia terlalu susah nak tengok anak susah. Jadi akhirnya kita manjakan. Jadi kita tidak bersama dengan anak bagi saya lah sekarang ni. Jadi sebab itu saya katakan saya meminjam kata-kata daripada General Sun Tzu. Dia kata when soldiers make mistake, kill the general. Maksudnya kalau anak-anak ni masalah, kita kena tengok ibu bapa balik. Sebab tu kembali kepada orang tua. Dan satu amalan yang saya nak kaitkan dengan tadi yang solat kalau kita tiga anak ni, kalau kita jaga tiga ni teratur lah dia. Tiga perkara. Kalau kita jaga tiga ni, anak ni kita teratur lah. Pertama, waktu makan dia. Yang kedua, waktu tidur dia. Waktu tidur dia yang kedua. Yang ketiga, waktu solat. Waktu solat dia. Kalau kita jaga daripada peringkat 7 tahun yang pertama, 7 tahun yang kedua, 3 perkara ni, insya-Allah kita dah terjaga dah. Jadi dia tengok waktu dia makan contoh mesti tetap. Waktu dia tidur mesti tetap, dan paling penting waktu solat.
Daripada solat itu, yang kata Rasulullah, banyaklah selepas tauhid dan sebagainya, solat itu yang dikatakan 7 tahun yang pertama dah kena bagi tahu, kalau dah masuk 10 tahun dah dididik, itu boleh kena rotan. Dalam solat tu ada ajaran kebersihan, dalam solat ada ajaran kepatuhan, dalam solat ada pengurusan masa, dalam solat ada soal ketaatan. Subhanallah, walaupun dikatakan solat, dia menjadi satu kesan berangkai, chain reaction kepada seluruh peribadi anak tu. Jadi tengoklah yang mak rempitnya ke, yang terlibat dengan dadah ke, dengan apa-apa yang kita sebutkan tadi tu. Pertama, first thing first, tanya solat dia macam mana. Itu je asasnya. Jadi kalau kita ada problem banyak, saya pernah teringat kata seorang ulama pernah ditanya kepada ulama ni, saya ada masalah. Orang bertanya pada dia, masalah kesihatan dia, masalah perhubungan ada, masalah kewangan ada, masalah ni, masalah ni. Saya nak mula daripada mana? Ulama tu kata, mula dengan membetulkan solat kamu. Betul. Itu yang saya katakan dalam pertemuan-pertemuan yang sebelum ni, saya kata hijrah kita tak ambil banyaklah, hijrahkan solat kita. InsyaAllah ada kesan. Itulah yang saya boleh komen sikit, Datuk atas pertanyaan tadi tu. InsyaAllah. Kembali pada Datuk nak. Terima kasih Kanda, rakan-rakan sekalian. Kita masih bersama dengan Sahibul Fadilah Kekanda saya, Ustaz Muhammad Fahrul, Ustaz Fahrul kita. Membicarakan sembang santai saja malam ni berkenaan dengan hijrah. Hijrah diri, hijrah iman. Yang asasnya ialah bagaimana kita nak tingkatkan takwa kita lah, dekat dengan Tuhan. Yang mana bila dekat dengan Tuhan, ada takwa, mudahlah kita hasilkan akhlak-akhlak yang baik untuk sesama kita pula bermuamalah. Dan kemudian timbullah kesan-kesan yang lebih sempurna sebagai laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu. Kami tengah hari tadi di Bank Rakyat, kita membicarakan juga tentang hijrah Nabi. Ramai orang tanya Kanda kenapalah bila tiba bulan Muharram kita akan dengar ceramah hijrah sokmo-sokmo. Walhal Nabi ni tak hijrah dalam bulannya Muharram. Maka di situlah rupanya ada kaitan. Makna kaitan hijrah berlaku walaupun bulan Rabiul Awal, tetapi semangat tu nak berubah, nak membina iman ataupun membina satu tempat yang rukun damai, asasnya akidah iaitulah Islam, sejak bulan Muharram lagi. Makna kata rupanya niat ni memainkan satu peranan lah, pemangkin. Supaya dengan niat yang subur, Allah bantu dengan niat baik Allah bantu. Yang mana dengan sebab niat yang baik itulah terhasil lah pembuktian amal hendaknya. Kebanyakan orang semua begitu dia nak jadi baik tetapi tak tahu nak mula dekat mana. Maka bila dia pasang niat, nak cari kawan baik dululah kot. Ataupun nak cuba-cuba dengar kaset mengaji lah dulu kot. Barangkali niat itu yang membawa kita ni jadi semakin baik. Alhamdulillah. Rakan-rakan sekalian, kalau ada nak bertanya soalan ataupun nak berkongsi, sila tarik di bawah tu. Malam ni Alhamdulillah ramai bersama kita. Yang share pun ramai juga. Terima kasih kepada Bonda Datin Wira Hanifah binti Harun pun ada, Alhamdulillah. Terima kasih Bonda Datin Wira Hanifah yang bersama dengan kami, bersama dengan Sahibul Fadilah Ustaz Fahrul kita. Tak lupa juga saudari Azlinda Abu Bakar, ni satu orang istiqamah dengan kuliah majlis ilmu kita, Alhamdulillah. Rakan-rakan daripada Brunei pun ada, terima kasih. Saudari Rozita Mak Nordin, terima kasih. Itu juga rakan-rakan yang lain. Mak Uda Ahmad, majalah Solusi katanya memang menarik. Alhamdulillah. Apa kata Bonda Hanifah Datin Wira Hanifah, ya Allah, tingkatkanlah iman dan tingkatkanlah amal dan takwa kami. Ampunkanlah dosa ibu bapa kami. Amin, amin, amin. Alhamdulillah. Kanda, sebelum kita nak teruskan lagi sembang santai kita ini, saya teringat kata-kata Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah alaih. Apa kata Imam Syafi'i? Dia kata hijrah lah. Yakni hijrah.
Jangan statik, jangan duduk dalam keadaan yang selesa saja, jangan. Hijrahlah. Kerana aku melihat air yang tidak mengalir. Maknanya statik. Duduk satu tempat bertakung. Ia mengandungi kekotoran. Makna kata kalau bergerak air mengalir elok, maka akan bersih air. Dan saya teringat juga satu manaqib, biografi yang dicatat tentang Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi katanya orang-orang India ni satu hari terkejut besar lah. Bila melihat Mahatma Gandhi ni ada naik kereta api tetapi kelas ketiga sama macam mereka juga. Satu hari orang India terkejut tengok Mahatma Gandhi naik kereta api tetapi kelas ketiga bukan kelas pertama, bukan. Maka sebahagian orang India ni dia kata macam Mahatma Gandhi. Tapi kawan-kawan sebelah kata takkanlah Mahatma Gandhi. Kalau Gandhi tentulah naik first class. Kan India ni dan seluruh jajahan takluknya di bawah kaki dia. Tapi beberapa orang lain kata, Gandhi ni, mesti Gandhi. Kita kenal lah dengan penampilannya. Kita pun tahulah Mahatma Gandhi ni. Apa ni dengan pakaiannya. Dengan jarang sekali dia melapik kakinya dengan sepatu. Maknanya dalam konteks Sufism kita panggil zuhud lah. Tak cenderung sangat dengan dunia ni. Maka satu orang anak muda memberanikan diri bertanya, kawan-kawan sekalian. Apa dia tanyanya? Tuan ni Gandhi kah? Maka jawab Mahatma Gandhi, betul. Saya ni Gandhi, kamu pun kenal. Maka apa jadi takjublah orang-orang muda, orang-orang India di dalam gerabak kelas ketiga itu. Kerana melihat pemimpin mereka yang memiliki India dan seluruh jajahan takluknya pun naik kereta api kelas ketiga. Ya. Maka anak-anak muda ni tanya, kenapa tuan naik kereta api kelas ketiga? Maka katanya Gandhi, sebab tak ada kelas keempat. Kenapa awak naik kereta api kelas ketiga tuan? Katanya sebab tak ada kelas keempat. Maknanya kalau tanya kenapa awak naik kelas keempat? Sebab tak ada kelas kelima. Ni bila saya baca kisah ini, terasa sungguh dalam hati tu ada terasa. Satu orang bukan Islam, satu orang yang tidak ada iman dan tauhid tu. Sehingga sebegitu akhlaknya dan dicatat dalam sejarah. Kita Muslim ni baca pun Allah begini sekali Mahatma Gandhi ni. Jadi agaknya apa komentar lah sikit sebanyak daripada kanda. Kita yang sudah Islam, yang sudah ada panduan. Yang kalau bercakap tentang hijrah ni pun Nabi lah, sahabat lah yang dah tunjuk bukti keislaman, keyakinan dan akhlak yang baik. Sehingga hari ni kadang-kadang kita baca orang Islam pun nak banding dengan bukan Islam ya. Kadang-kadang minta maaf sebutlah. Lebih jujur, lebih baik. Rakan-rakan kenalan kita yang bukan Islam itu. Apa agaknya komentar kanda? Sila kanda. Ya, pertamanya kalau kita lihat Rasulullah SAW pernah bersabda mafhumnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku kata Rasulullah diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Artinya Islam datang yang dibawa oleh Rasulullah, akhlak tu memang dah ada berdasarkan fitrah. Jadi Islam datang menyuburkan fitrah itu, kemudian menyalurkannya dan ada syariat untuk memandu fitrah baik tadi. Jadi sebab itu kita jangan terkejut kalau manusia-manusia yang tidak beragama Islam ada asas-asas kebaikan yang datang daripada fitrah. Cuma kalau kebaikan tu datang daripada fitrah semata-mata, dia tak akan tahan uji. Satu, dia akan dihakis oleh apa keadaan sekitar dan ataupun faktor-faktor generasi yang makin lama makin ke hujung. Tetapi kalau datang dalam fitrah tu disuburkan lagi, dia akan lebih cantik dan lebih indah lagi dan ada nilai di hari akhirat. Bukan saja di dunia.
tapi dinilai daripada ke akhirat. Sebab tu ada beza antara etika, antara akhlak yang baik, kemudian disiplin dan sebagainya. Kalau akhlak ni memang merujuk kepada iman dan Islam, kan? Tetapi oleh kerana umat Islam sekarang dia nak jadi baik berdasarkan fitrah asas pun dia abaikan, agama pun dia abaikan. Dua. Jadi dia lebih teruk lagi daripada kadang-kadang kita lihat akhlak orang bukan Islam. Saya pernah dengar satu soalan Ustaz masa saya Datuk masa saya di sebuah IPT, dia bertanya macam ni, seorang pensyarah lah. Betul ke Ustaz? Al-Quran ni turun di Mekah, dibaca di Kuala Lumpur, diamalkan di Tokyo. Al-Quran ni memang diturunkan di Mekah, di Jabal Nur, di Gua Hira. Kemudian dibaca di Kuala Lumpur sebab qari dan qariah kita memang champion selalu. Tapi diamalkan nilai-nilai integriti, kebersihan, ketepatan masa, semua ada orang Jepun. Di Jepun. Jadi ini kita sesuai selaras dengan itu, senada dengan itu, saya pernah teringat kata-kata Muhammad Abduh. Dia kata, aku pergi ke barat, aku lihat Islam tanpa Muslim. Dia pergi ke barat, dia lihat Islam tanpa Muslim. Maksudnya amalan-amalan Islam, kebersihan, cakna dengan ilmu, pengurusan masa, disiplin kerja dan sebagainya, ada. Tapi orang Islam tak ada. Bila aku kembali ke timur, aku lihat Muslim tanpa Islam. Jadi dia lihat orang Islam banyak. Tetapi kerja, lewat, kebersihannya, subhanallah, banyak ketinggalan. Jadi di sini selalunya kita kata berhujah, Al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Dia kata Islam tu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Itu Islam. Tapi umat Islam ni ada masanya dia down. dia down kerana Islam selalunya digelapkan oleh orang Islam sendiri. Ini asasnya. Jadi selalu kita kata Islam bagus tapi umat Islam ada kelemahan. Kita berselindung daripada ungkapan ini. Saya pernah dapat cabaran daripada seorang barat, dia kata begini kalau awak kata Islam bagus tetapi masalahnya umat Islam, apa upaya Islam membangunkan umatnya? Apa Islam ni satu utopia? Utopia ni maksudnya satu yang boleh kata jadi impian yang tidak berjejak di bumi mata. Teorinya bagus tetapi tak boleh dipraktikkan sebab Islam sendiri tak jadi. Mujur Ustaz Datuk mujur adanya generasi para sahabat yang pernah membuktikan dalam sejarah mereka bangun dengan Islam dan mereka telah membuktikan ada satu jil Al-Quran, generasi Al-Quran yang telah membuktikan Islam bukan satu perkara yang menjadi utopia tetapi boleh tegak. Jadi balik kepada persoalan sekarang ni, kenapa umat Islam tidak pergi ke hadapan walaupun Islam ni agama memang ke hadapan. Okey, di sinilah kita relevannya kita bincang tentang hijrah. Sebab umat Islam sudah meninggalkan hijrah dalam erti kata yang sebenar. Baik, tadi dikatakan kita ni berubah. Selagi mana kita makhluk, selagi itu kita berubah. Makhluk kan. Yang tidak berubah ialah Allah. Cuma perubahan ini sama ada perubahan ini ke arah yang lebih baik ataupun statik ataupun merudum daripadanya. Dia mesti berubah. Kita ni mesti berubah. Kalau orang tak nak hijrah pun, kalau tak nak berubah pun dia mesti berubah sebab dia makhluk. Sama ada dia ke arah yang lebih baik ataupun dia statik ataupun dia lebih buruk. Teringat ungkapan ahli yang bijaksana, dia kata apa Datuk? Orang yang berjaya ialah orang yang hari ininya lebih baik daripada semalam. Orang yang terpedaya ialah orang yang hari ininya sama seperti semalam. Dan orang yang celaka ialah orang yang hari ini lebih buruk daripada semalam. Kalau kita pergi kepada faktor berubah ni, dia boleh dua terjadi Datuk sama ada by chance ataupun by choice. By chance atau by choice. Choice ni kita memilih untuk berubah. Kita manage, kita urus perubahan tu. Tapi kalau by choice ni, kita menjadi mangsa. Kita sentiasa diperkotak-katikkan ke sini, orang ubah kita. Remote control kehidupan kita ada di tangan orang lain. Ada di bukan dengan umat Islam. Orang boleh mainkan isu kita hari ini, umat Islam akan melatah mengikut
simfoni ataupun orkestra yang dibuat di barat ataupun oleh musuh-musuh Islam. Kita tidak cipta isu sendiri kan. Jadi di sinilah Datuk kata tadi pentingnya niat. Niatul mu'minun khairun min amalih. Niat orang mukmin lebih baik daripada amalnya. Dan ini yang dikatakan selama ini kita stagnan ataupun kita tidak bergerak kerana hati kita tidak berhijrah. Hati kita tidak berhijrah. Sebab itu di dalam sejarah ada 3 keadaan menunjukkan macam mana hijrah hati ni penting. Pertama, Datuk pernah dengar dan saya rasa para pendengar ataupun penonton pun biasa dengan perkataan ataupun ungkapan hijrah Ummu Qais. Hijrah Ummu Qais. Seorang dia hijrah ke Madinah tetapi bukan kerana nak tegakkan iman dan Islam tetapi kerana nak kahwin dengan orang perempuan Ummu Qais yang cantik. Jadi hijrah orang ni walaupun badan dia berpindah daripada Mekah ke Madinah, hati dia tak berubah. Kerana hati dia bukan Allah yang dicari tetapi sesuatu yang lain daripada Allah yang dicari. Hijrah itu haba'an mansura, tidak ada nilai di sisi Allah. Itu satu. Yang kedua, satu cerita yang kita baca mengenai sahabat Ansar bernama Abdullah bin Sabit. Abdullah bin Sabit radhiyallahu anhu ni dia telah mempersiapkan kelengkapan-kelengkapan tentera untuk pergi berjihad. Pedangnya, senjatanya, bekalannya, pakaiannya, pakaian baju besi dah siap dah. Tetapi sebelum terjadinya peperangan yang dijangkakan berlaku tu dia meninggal dunia. Maka anaknya mengeluh. Dia kata ayah tak sempat berperang dan mati syahid. Ayah mati sebelum berperang. Apa komen Rasulullah? Dia sudah mati, Allah dia telah pergi berperang. Maksudnya walaupun jasadnya belum berperang tapi hatinya sudah sampai ke medan perang kerana persiapannya tadi. Yang kedua, niatnya tadi. Yang ketiga, dalam perjanjian Hudaibiyah, ketika orang Islam di Mekah, kemudian dia pergi ke Madinah, dalam perjanjian, dia perlu dipulangkan balik. Betul. Tapi kalau Islam di Madinah, dia pergi berlari ke Mekah balik, jangan dipulangkan. Dan Sayyidina Umar merasakan perjanjian yang berat sebelah. Tapi apa kata Rasulullah? Dalam mafhum lebih kurang, ya, yang beriman di Mekah tu walaupun dia tak datang ke Madinah tetapi dia sudah Islam di sana dan dia akan menegakkan Islam di kalangan mereka itu. Dan kalau orang yang Islam di kalangan kita di Madinah dia pergi, dia dah tak guna dah sebab hati dia dah bukan milik kita. Jadi bukan milik Islam lagi. Jadi sebab itu kita nak hidup hati kita. Ya. Sebab tu kadang-kadang kita tengok minta maaf bukan kadang-kadang kita tengok diri kita sendirilah Ustaz Doktor. Kadang-kadang bila tiba tahun baru 1442 Hijrah ni kita pun buat kita punya azam 1, 2, 3 nak solat 5 waktu di setiap kali berjemaah di masjid, sedekah setiap hari, bacaan gini. Kemudian bila datang tahun baru lagi selepas azam yang tahun lama dulu baca balik. Pangkahnya banyak daripada raib. Ya. Akhirnya kita pun ada satu azam saya ialah untuk mencapai azam saya tahun ni adalah untuk mencapai azam saya tahun lepas. Jadi sebab apa? Kita tengok kadang-kadang ada orang dah elok dah dulu daripada tidak menutup aurat ke menutup aurat, ya, daripada terlibat dalam perkara-perkara yang tak elok dah pergi perkara, tapi tiba-tiba balik ke pangkal jalan balik. Pangkal jalan yang tak elok balik. Itu terjadi. Kadang-kadang kita hijrah pakaian. Kadang-kadang kita hijrah lahiriah tetapi hati kita tidak hijrah. Jadi di sinilah hijrah mesti bermula daripada hati. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak ubah nasib satu keadaan satu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka. Para ulama mengatakan apa yang ada pada diri mereka ialah ma biqalbi, sesuatu yang ada di hati. Sebab tu dalam hadis yang lain kalau kita tengok inna fil jasadi mudghah fa iza salahat sairul jasad. Maksudnya kalau baik hati tu baiklah. Jadi rupa-rupanya yang kita nak hijrah ni hati kita. Hati kita. Daripada ragu kepada percaya, daripada percaya menjadi yakin. Jadi ada step-step yang kita perlu lalui seperti mana para sahabat telah melalui proses itu supaya kita benar-benar manage ataupun mengurus perubahan kita. Bukan semata-mata kita macam tahun ni saya nak solat lebih khusyuk. Itu kenyataan yang terlalu.
Saya nak khusyuk solat melalui solat 5 waktu yang saya nak fahami bacaannya, saya nak fahami perbuatannya, rukun qaulinya, rukun fi'li, saya kena belajar, saya kena ikut kelas detail. Kalau kita terlalu umum, kita tak bergerak ke mana-mana. Kalau orang pesan pada kita, Datuk, kalau adalah isteri kita pergi ke satu musafir, dia kata, abang bawa kereta tu baik-baik. Baik-baik tu apa? Kita takkan menggerakkan kita punya, okey, saya lihat abang selalu kalau cakap tak ada handsfree. Hati-hati bang, jangan layan telefon. Saya tengok kadang-kadang abang speed, kena tengok patuhi hak laju. Kadang-kadang abang leka tak pakai telefon keledar. Bila kita sebut satu-satu secara detail, baru kita tergerak kerana kita boleh visual kan. Kita dah boleh. Sebab tu kalau kita lihat dalam pendidikan, kena disebut satu-satu, detail-detail. Supaya bila disebut detail-detail itu, kita dapat merasai. Bukan kita fikir, kita rasa. Manusia bertindak bukan atas apa yang dia fikir, tetapi manusia bertindak atas apa yang dia rasa. Jadi peringkat pertama Ustaz, ilmu. Ilmu kena cari. Yang kedua, amal, mujahadah, riadah kena. Kemudian kita kena pergi ke peringkat kena dengan ujian-ujian hidup, mehnah dan sebagainya. Tetapi saya sedikit izinkan saya Datuk memetik satu cerita yang dalam hadis, orang yang telah membunuh 199, kemudian ditanya pada seorang tu, taubat diterima ke? Dia tak terima, dibunuh sampai 100, sampai kepada satu ulama yang alim dan arif, dia kata, taubat kamu boleh terima tapi kamu kena pergi satu tempat. Betul. Maksudnya kita kena wujudkan, kita kena pergi hijrah makani kadang-kadang untuk melakukan hijrah maknawi. Betul. Pindah tempat supaya kita bertemu dengan mentor atau guru, syekh yang menjadi murabi kepada kita. Guru. Yang kedua, kita perlukan program-program ilmu dan program-program pentarbiahan yang berterusan. Kena duduk dengan program yang baik selalu. Mula-mula kita buat program, kemudian program buat kita. 2. Yang ketiga, kita kena ubah circle kita. Circle ni kawan-kawan. Betul. Cari kawan-kawan yang common language, yang satu bahasa dengan kita, yang nak berubah sama-sama dengan kita. Yang ketiga, kita kena cari, yang keempat, kena cari bi'ah solehah. Persekitaran yang ada budaya kebaikan. Yang kadang-kadang kita belum baik, tapi bila terdedah kepada semua kebaikan di keliling kita. Contohlah, kita pergi ke Mekah Madinah buat umrah atau buat haji, duduk di Masjidil Haram, tengok orang kanan solat, orang kiri baca Quran, orang depan tawaf. Aku ni macam mana? Kita akan terdorong kebaikan. Jadi macam Datuk kata tadi, saya teringat walaupun Datuk menyentuh pentas lalu, kata tadi, kita nak ubah kawan ke? Kita nak program ke? Itulah yang dikatakan. Kena hijrah makani supaya dapat juga hijrah yang maknawi. Itu saya maknawi. Maknanya kita kena hijrah makani supaya objektif utama nak hijrah maknawi batin kita itu akan terdorong berlaku mudah-mudahan Baik, kanda saya ada satu soalan ditanya oleh saudari Azlinda kita, tetapi saya nak skip sekejap soalan tu sebelum saya teruskan dengan soalan beliau. Saya teringat tiap kali kita tibanya ma'al hijrah, makna umur kita ni semakin bertambah. Ada satu riwayat menyebut Sayyidina Uthman, menantu Nabi, lagi sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita baca dalam manaqib, dalam biografinya Sayyidina Uthman. Katanya Sayyidina Uthman ni setiap kali masuk waktu maghrib. Setiap kali masuk waktu maghrib, dilihat oleh sahabat, beliau menangis. Menangis Sayyidina Uthman. Itu yang sahabat tanya, kenapa menangis Amirul Mukminin? Apa kata Uthman, sahabat-sahabat sekalian? Katanya Sayyidina Uthman, aku menangis ni tak lain tak bukan. Sebab bertambah umurku tetapi masih kurang amalku. Maknanya tambah umur.
Memang Islam dan Yahudi sistem nak kira tambah hari, berubah hari baru dengan setiap kali masuk maghrib. Masuk maghrib, hari baru. Masuk maghrib, hari baru. Tu yang kita bila dengar pengumuman raya tu. Esok nak raya, hari malam ni kita dah terawih dah. Kita terus takbir raya. Katanya esok nak puasa. Malam ni terus kita terawih. Sebab apa? Perkiraan hari dalam perkiraan kita orang Islam dan Yahudi. Ialah masuk maghrib, hari baru. Tu yang Usman menangis. Katanya sebab bertambah umurku tetapi masih kurang amalku. Ini barangkali kalau kita boleh ingat setiap hari, tak nanti tahun baru sajalah. Mudah-mudahan membawa lah ketetapan hati kita, bulat hati kita, nak bersiap, nak beramal, nak beristighfar hendaknya. Dan keduanya pula rakan-rakan sekalian, teringat kita kata Ibnu Athaillah. Ini satu tokoh tasawuf yang besar. Beliau menyebut di dalam karya tasawufnya yang terkenal itu Al-Hikam. Apa kata Ibnu Athaillah? Pernah satu kali ditanya orang kepadanya, apakah karamah yang paling besar? Karamah ni maksud dia kemuliaan lah. Apa kemuliaan yang paling besar, wahai tuan guru? Karamah, keramat. Maka kata Ibnu Athaillah, karamah yang paling besar bukanlah berjalan atas air, tak tenggelam, bukan. Ataupun kalau kita jatuh dari tempat tinggi, sehat, molek, tak ada patah, tubuh badan pun kuat. Bukan juga karamah. Tetapi kata Ibnu Athaillah, karamah yakni kemuliaan yang paling besar yang berlaku kepada manusia ialah apabila berubahnya satu orang yang jahat menjadi baik. Satu orang jauh dengan Allah, dipanggil Tuhan, semakin dekat dia dengan Tuhan. Ini karamah ataupun kemuliaan. Mana kemuliaan paling besar, berubah satu orang batinnya, jiwanya kepada cintakan kebaikan dan kepada Tuhannya. Jadi mudah-mudahan dapatlah kita sama-sama jadikan satu pedoman lah harapnya dengan kata-kata pesanan ulama seperti itu. Kanda kita nak terus kepada soalan saudari Azlinda Abu Bakar. Ini satu orang yang istiqamah dengan kuliah ilmu kita ni. Saudari Azlinda, Cikgu Azlinda kita. Terima kasih Cikgu. Soalannya kepada kekanda Ustaz ialah, apakah ertinya takwa itu Ustaz? Adakah takwa ni terletak dalam hati? Dan di mana sebenarnya yang dikatakan takwa itu? Silakan kanda saya. InsyaAllah. Terima kasih Cikgu Azina ya. Kita ada beberapa minit saja kita live ni, insyaAllah saya difahamkan 1 jam ya. Kita hampir 1 jam. Jadi saya di hujung-hujung ni kita raikan soalan daripada Cikgu Azina ya. Apa arti takwa? Takwa ni daripada perkataan waqa atau wiqayah. Root word dia. Kata dasar dia. Waqa, wiqayah artinya berhati-hati dan berjaga-jaga. Jadi orang bertakwa ni orang yang sentiasa berhati-hati dan berjaga-jaga. Okey. Berjaga-jaga dan berhati-hati tentang apa? Ini dari segi bahasa ya, berhati-hati dan berjaga-jaga agar dalam hidupnya sentiasa mematuhi hukum Allah. Hukum Allah ni ada 5 je. Pertama yang halal atau wajib, kemudian yang haram, kemudian yang sunat, kemudian yang makruh, kemudian yang mubah ataupun yang harus. Bila kita pergi kepada pertanyaan Sayyidina Umar kepada Ubay bin Ka'ab ni radhiyallahu anhu, dia bagus. Dia bagi satu metafora, tamsilan supaya kita lebih faham. Bila ditanya kepada Ubay bin Ka'ab oleh Sayyidina Umar, apa itu takwa? Wahai Amirul Mukminin, seolah-olah seorang itu berjalan di satu jalan yang dipenuhi oleh duri-duri. Jadi orang yang berjalan di atas duri dengan tidak pakai kasut atau berkaki ayam, tentulah dia berhati-hati dan berjaga-jaga agar tidak terpijak duri. Maksudnya kalau dia nak bercakap, dia berhati-hati. Kerana apa? Fal yakulah khairan au yasmut. Betul. Dia ingat apa yang dikatakan oleh syariat, berkata baik atau diam. Nak buat entry ke, nak share ke, sekarang lah kita berkata-kata bukan dengan lidah kan, dengan jari. Itu. Nak makan, dia bukan kata membujuk lalu melintang sapu, tidak. Nak makan ni ingredient dia macam mana? Yang ini ni ada dapat halal apa ni, logo halal tak? Logo halal ni tengok yang original ke yang ini? Subhanallah. Dia sangat berhati-hati. Kemudian dia nak
nak bermuamalat dengan kewangan, ini sistem kewangan Islam atau tidak? Contoh, nak hantar anak, nak berpakaian, nak apa. Jadi hukum Allah ni menjadi sifir dalam kehidupan dia. Sentiasa memantau. Ya. Sebab Ya. itu orang kata susah ni. Kalau orang fikir semua halal haram ni susah. Tidak. Ya. Hukum hakam Allah ni bukan satu sekatan tetapi satu kawalan. Bukan satu sekatan tapi satu kawalan untuk menyelamatkan kita. Macam kita berjalan di jalan raya, tanda-tanda di jalan ni, orang gila saja merasakan dia tersekat dengan lampu isyarat ataupun tanda had laju dan sebagainya. Tak, tanda jalan ni bukan menyekat kan, tetapi ini satu kawalan. Allah sayang kita. Allah kata ni kamu, sebab dia bila orang bertakwa ni dia ada tauhid di hati. Begini, dia dalam fikiran hati dia, Allah lebih tahu apa yang baik untuk aku berbanding aku sendiri. Betul. Allah lebih tahu apa yang buruk untuk aku berbanding dengan aku sendiri. Jadi dia Islam artinya menyerah seluruhnya kepada Allah. Jadi akhirnya Datuk ya, bila dia jaga hukum hakam Allah ni, bila dia cakna sangat, dia prihatin betul-betul dengan hukum Allah ni, apa yang terjadi? Berlakulah seperti mana kata Rasulullah, ihfazullah yahfaz. Kalau kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Akhirnya orang bertakwa apa? Kata dalam Al-Quran, Allahu waliyul muttaqin. Allah menjadi pemimpin kepada orang yang bertakwa. Tak ada dalam Quran kata Allahu waliyul muslimin. Tak ada. Allah pemimpin tak ada. Allah menjadi pemimpin orang bertakwa. Orang bertakwa dia dapat barakah dan dapat makhrajah, jalan keluar kepada masalahnya. Lau anna al-qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Ini dapat takwa. Ya. Kemudian mayatakillah yaj'allahu makhraja. Makhraja ni jalan keluar. Ada masalah dia ada solution. Tidak dia macam kita pindah tu sekarang ni. Masalah dadah, masalah ini, masalah ni, macam terpusing-pusing kat situ je. Tak pernah selesai. Rasuah begitu. Kona sini dia kena, sebab apa? Sebab tak ada makhraja. Solution tu tak ada. Sebab apa? Tak jaga hukum Allah tadi. Bila jaga hukum Allah tadi, ihfazullah yahfaz. Okey. Takwa itu di mana? Rasulullah kata jelas. Rasulullah tunjuk. Rasulullah kadang-kadang bila mentarbiah dia tidak cakap aja. Kata contohnya Rasulullah kata, yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, Rasulullah keluarkan lidahnya dan pegang. Baginda pegang. At-taqwa tu apa kata Rasulullah? Hahuna. Rasulullah tunjuk dalam dekat hati. Ya. Jadi itulah tempat takwa di hati. Bila sudah hati tu bila benar-benar masukkan iman, dia hati ni daripada kalbu. Kalbu ni dia bolak-balik. Seperti mana kuah yang sedang, untuk dia tenang masuk iman baru aman. Jadi inilah proses pentarbian dia, step-step dia. Ada peringkat yang dia kata. Pertama sekali saya sebelum kita berhenti dipesankan para ulama, sebelum kita menuju jalan Allah untuk jalan takwa ni, mulakan dengan doa. Doa yang kita kena, yang dipegang oleh Sayyidina Muaz bin Jabal, yang dipeluk oleh Rasulullah daripada belakang. Aku cinta kepadamu wahai Muaz, jangan kau tinggalkan doa ini selepas kau sembahyang, iaitu apa dia? Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita minta bantuan daripada Allah untuk kita boleh mengingati Allah, untuk bersyukur nikmat Allah, untuk memperelokkan ibadah kita. Mulakan dengan doa. InsyaAllah. Itu satu jambatan awal yang kita rentang untuk kita mendapat. Kalau Allah kata mudah, mudah bagi kita. Tak ada masalah. Kalau Allah dah panggil, kita datang. InsyaAllah mudah saja. Ya, insyaAllah. Itu sajalah Datuk, sebagai mungkin penutup lah daripada saya, sebab kita pun sejam, insyaAllah, mudah-mudahan. Terima kasih kepada tanda saya, begitu juga kepada Cikgu Azlinda, rakan-rakan sekalian. Dah 1 jam dah kita bersama. Kita nak tawakuf dah majlis kita malam ini, tetapi insyaAllah malam besok masih ada dengan tetamu kita. Begitu juga malam yang akan datang. Kita nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada tanda saya, Ustaz Fahrul, yang selama ini sempat kita baca penulisannya. Malam ni dapat 1 jam kita dengar apa yang disampaikannya. Dan betul lah, bila kita baca katanya pakar motivasi satu-satu buku penulis, seakan-akan kita dapat 50% ilmunya. Dan baki 50% lagi, kita kena dengar penulisnya sendiri bercakap, nasihat dan huraikan
apa yang nak disusun dan dijadikan pedoman pada kita. Agaknya Kanda ada tak penutup sikit sebanyak kepada kami ni malam ini? Ya. Penutup 1 minit. Silakan. Ya, saya berpesan pada diri saya dan juga Datuk, juga sahabat-sahabat yang datang ruang ilmu ini, ya, saya dah katakan tadi, marilah kita Ya. selesaikan urusan kita dengan Allah agar Allah bantu kita untuk selesaikan urusan kita dengan manusia. Marilah kita selesaikan urusan akhirat kita supaya nantinya Allah permudahkan kita menyelesaikan urusan dunia kita. Jadi sebab itu saya katakan hijrah ni boleh dilihat daripada pelbagai sudut. Ya, hijrah pemikiran, hijrah jiwa, patah lidah kita untuk menguraikan hijrah ini. Tetapi kembali kepada soal asas dan teras yang selalu saya ulang-ulangkan untuk diri saya, untuk mengubah dunia kena mengubah manusia. Untuk mengubah manusia kena ubah hatinya, dan untuk mengubah hatinya kena ubah solatnya. Jadi marilah sama-sama kita hijrahkan solat kita. Jangan kita lagi nak cepat. Jangan lagi terlupa bilangan rakaat. Jangan lagi gelisah dalam solat kita. Biar alun-alun, kata orang Jawa. Alun-alun tu maksudnya perlahan-perlahan. Gerakan kita lembut dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita kata mulakan perubahan daripada solat ini, insya-Allah akan berubah hati kita akan merubah diri kita, dan diri kita akan merubah ilmu semuanya. Kita masing-masing jaga daerah kita. Saya teringat kata bahasa Cina, sekiranya setiap keluarga menyapu halaman rumah masing-masing, akan bersihlah seluruh negara. Kalau setiap keluarga menyapu halaman rumah masing-masing, akan bersihlah seluruh negara. Sebab itu senada dengannya lebih tinggi daripada itulah. Itu ungkapan Cina, dalam surah Tahrim. Subhanahu wa ta'ala menegaskan, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jadi hijrahkan diri kita, keluarga kita, dan hijrah solat dalam keluarga kita, dan insya-Allah kita tengok nanti kesannya berangkai. Insya-Allah. Itu yang saya kata, selesaikan urusan kita dengan Allah, insya-Allah selesai urusan kita dengan manusia. Insya-Allah, mesti berjiwa khalifah nak beri kebaikan. Okey, ingat sikit tentang Gandhi tadi, dia pernah satu ketika dia pakai slipper. Kemudian dia naik kereta api. Slippernya tertinggal satu. Jadi dia terpakai satu kasut dia naik kereta api. Kemudian dia buka satu kasut yang ada tu, dia campak keluar juga. Jadi orang tanya, aneh, kenapa dia campak satu slipper di luar ni? Dia kata kalau orang jumpa slipper satu tak boleh pakai, kalau dah dua boleh pakai. Jadi itu berjiwa khalifah. Cuma dia tidak beriman saja. Jadi kita ni kalau boleh di jalan raya ke di mana, cuma hijrah supaya kita berjiwa khalifah. Jiwa khalifah tu apa? Untuk memberi kebaikan kepada orang lain, insya-Allah. Sekian, itu saja pesanan akhir. Kita jumpa lagi Datuk, seronok bincangan Datuk. Mudah-mudahan saya pun begitu juga. Terima kasih kepada Kekanda Ustaz, rakan-rakan yang bersama dengan kita 1 jam ni tak sedar. Mudah-mudahan ada manfaat banyak yang mustahak niat kita dah pasang dah. Nak baiki solat, nak ajak anak isteri, nak ajak keluarga pun berhijrah sama. Apatah lagi dengan menyadari kita ni semakin dekat pertemuan dengan Tuhan, dengan setiap kali bertambah hari baru, apatah lagi bertambah tahun baru seperti yang kita sambut sekarang ini. Rakan-rakan sekalian, terima kasih kepada rakan-rakan yang bersama kita malam ni. Tak dapatlah saya sebut seorang-seorang, tetapi merata-rata ni dari seluruh pelosok tanah air. Daripada Brunei pun ada tadi, Kanda Datuk. Begitu juga rakan-rakan kita semua sekali pada malam ini. Terima kasih. Dan kita ucapkan terima kasih juga kepada Ayanda Haji Muhammad Arsyad Ali serta rakan-rakan penaja yang istiqamah memulakan kuliah online ini dan menaja kita ni sejak pada PKP hari tu lagi. Terus mendapat sambutan majlis ilmu kita, dan juga mudah-mudahan rahmat berkat kepada penaja sekeluarga. Begitu juga kepada kita yang mendukung majlis ilmu untuk menambah baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala hendaknya. Sekali lagi saya ucap terima kasih Kanda Datuk, Kanda Ustaz. Selamat berkat hendaknya dan selamat menyambut ma'al hijrah kullu am wa antum bi khair. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Terima kasih Halung, anak Ustaz Haslin yang kontrol kita punya program hari ini sehingga lancar sebegini. Terima kasih Halung. Ya, jumpa lagi insya-Allah.